Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton yang sedang menonton live Pita ini. Sama ada melalui Facebook Pita UiTM Cawangan Negeri Sembilan maupun YouTube Pustakaan UiTM. Diharap para penonton semua berada dalam keadaan sihat dan selamat hendaknya. Okay, sebelum kita bermula pada hari ini, saya ingin membacakan sedikit penafian. Maklumat yang disampaikan dalam program secara langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi panel dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan. Baiklah para penonton, sesuka saya ingin mengingatkan atau makluman kepada penonton, objektif penganjuran program Live Epita ini adalah bertujuan untuk memberikan khidmat nasihat dari pakar secara langsung melalui perkongsian ilmu secara ilmiah dan santai. Yang kedua, meningkatkan motivasi diri di kalangan warga UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Ketiga, meningkatkan ketampakan perpustakaan Tun Abdul Razak dalam usaha-usaha pembudayaan ilmu. Dan yang keempat, membudayakan program pemantapan diri, berteraskan kebudayaan, galakkan membaca. Untuk makluman para penonton semua pada pagi ini, program ini merupakan program di bawah segmen bicara bersama pakar dan topik kita pada hari ini adalah mengenai bipolar disorder silent normal. Saya, Nasrullah bin Zainal Abidin, selaku moderator anda sepanjang program ini berlangsung. Baiklah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita telah dipertemukan dalam sebuah diskusi ilmu. Sebelum kita bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, saya ingin memperkenalkan panel jemputan kita pada pagi ini iaitu Dr. Ahmad Rostam bin Mat Zain, merupakan seorang perunding sekretaris Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, so beliau sekarang sedang berkhidmat di Jabatan Sekretaris dan Kesihatan Mental Hospital Sultanah Mayah di Alustar, Kedah. Okay, sebelum kita bermula lebih lanjut, sedikit saya ingin mengenalkan sedikitlah latar belakang kita di panel pada hari ini. Beliau merupakan graduan sarjana muda Doktor Perubatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2004. Beliau juga telah menyambung pelajaran dalam sarjana perubatan sekretaris di Universiti Sains Malaysia dan graduate pada Jun 2014. Beliau juga merupakan seorang fellowship in General and Licensed Secretaries National University Hospital Singapore Februari 2020. So beliau memulakan perkhidmatan beliau sebagai doktor perubatan pada tahun 2005 di Hospital Melaka. Seterusnya pada tahun 2014 beliau mula berkhidmat sebagai sekretaris di Hospital Duchess of Kent, Sanakan Sabah, dan pada tahun 2020 beliau merupakan seorang consultant secretaries in consultant license secretary di Hospital Sultanah Mayah Alustar dan hingga hari ini 2021. Beliau merupakan seorang yang aktif dan banyak achievement yang telah diperolehi sepanjang perkhidmatan beliau sebagai doktor perubatan. Antaranya beliau pernah dianugerahkan Outstanding Service Award sebanyak 2 kali oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kedah pada tahun 2009 dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Sabah pada tahun 2016. Beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai Presiden for Early Career Secretaries Malaysia bermula tahun 2016 hingga 2018. Beliau juga merupakan seorang founder of Laman Minda, iaitu salah satu platform media sosial yang giat membincangkan ataupun membuat advokasi berkenaan dengan kesihatan mental. Beliau juga merupakan seorang Secretary General of Malaysian Secretary Association bermula tahun 2020 hingga 2022 dan juga Community Members of NGO MIKE bermula tahun 2020 hingga 2022. Area of interest beliau adalah HIV Secretaries, Psychospirituality dan Psychosexual Disorder. Baiklah doktor, jauh di utara meminjamkan masa beliau dan tenaga beliau serta doktor sibuk pada hari ini tapi sudi bersama-sama kita. So, apa khabar Dr. Rostam? Alhamdulillah Encik Nasrullah, sihat. Untuk Rostam, sihat? Ya, Alhamdulillah.
Saya okey. Dr. Rostam okey sana Dr. Rostam? Saya okey. Saya okey. Encik Nasrullah Alhamdulillah. dengar saya kan? So bagaimana keadaan semasa di Kedah Dr. Rostam? Keadaan semasa di Kedah cemas tetapi cemas tetapi tenang lah, macam itulah. Okey. Alhamdulillah saya rasa saya suka ingatkanlah kepada pendengar semua sama-samalah kita membantu Dr. Rostan dan tim untuk bersama melandaikan lengkuk COVID-19, insya-Allah satu hari nanti kita dapat angka sifar tu semula. Okey Dr. Rostam, saya rasa hari ni dalam tempoh 1 jam kita berbicara ni, so banyak benda yang kita kupas tentang topik kita, iaitu bipolar disorder silent no more. Okey, saya rasa ini topik agak menarik. Boleh saya teruskan Dr. Rostam tanpa kita buang masa lagi, kita teruskan soal pertama kepada Dr. Rostam, boleh? Silakan Encik Nasrullah. Okey doktor. Okey, mungkin ramai dengan pendengar-pendengar kita ataupun yang menonton live kita di Facebook ataupun YouTube ini mungkin tertanya-tanya. So apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan bipolar disorder? Mungkin ada di kalangan mereka ni keliru. Okey, dan mungkin dia salah anggap terma bipolar disorder itu apa. Okey, bolehkah doktor jelaskan kepada kami pendengar ini apa yang dimaksudkan dengan bipolar disorder dari segi aspek perubatan tapi dalam bahasa yang mudah supaya kami yang bukan daripada background perubatan ni dapat faham apa itu bipolar disorder. Silakan doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Encik Nasrullah, tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi tulang belakang di sebalik program ini, dan tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar pada pagi ini. Jadi kita nak bagi mudah-mudah je sebab 1 jam ni tak lama tuan-tuan dan puan, dan saya tak maulah jadi terlalu teknikal. Sebab kalau saya terlalu teknikal nanti tuan-tuan dan puan susah nak faham pula sebab kita nak bagi ilmu, dan dalam konteks perubatan ni kita kena bagi yang mudah-mudah supaya orang ramai, orang awam senang faham dan kita boleh dapat kenal pasti jika sekiranya ada masalah di sekeliling kita. So bercakap tentang bipolar disorder kalau kita translasikan kepada bahasa kita kebangsaan, disorder maksudnya kecelaruan. Kecelaruan means that situasi di mana apa yang berlaku bukanlah normal. Bukanlah perubahan emosi yang dikira sebagai normal berdasarkan situasi yang berlaku pada ketika itu pada seorang individu. Sebagai contoh, jika kita sedih, ada sebab kita sedih. Jika kita seronok, ada sebab kita seronok. Itu adalah situasi yang normal. Tetapi jika sekiranya kita sedih dan seronok tanpa ada sebab dan tak kena pada situasi, ia dikira sebagai kecelaruan atau pencelaru. Itu yang pertama. Bahagian kedua adalah bipolar. Bipolar bila kita sebut bahasa bi maksudnya dua. Polar maksudnya kutub. Dan dalam konteks bipolar disorder, ia merujuk kepada dua kutub emosi yang ekstrim yang biasanya kita kaitkan antara terlalu seronok satu dan terlalu sedih yang kedua. So kedua-dua ekstrim ni adalah ekstrim yang berbeza, di mana salah satu darinya atau kedua-duanya boleh berlaku pada satu-satu masa. Sebab kenapa doktor cakap yang tu? Sebab biasanya orang faham bipolar maksudnya ada ketika sedih, ada ketika seronok. Tetapi apabila seseorang mengalami penyakit bipolar disorder, orang itu boleh mempunyai perasaan-perasaan yang berkaitan dengan sedih ataupun negatif, dan juga boleh mempunyai perasaan-perasaan yang berkaitan dengan positif ataupun gembira dalam satu masa yang sama, tuan-tuan dan puan. Which is sebenarnya agak mustahil untuk berlaku pada diri kita. Sebab kita tidak mempunyai penyakit bipolar, itu yang pertama. Dan bila bercakap tentang bipolar disorder ni, ada istilah yang klinikal kita panggil sebagai depresi ataupun mania. Depresi ialah kutub negatif, mania adalah kutub positif. Dan antaranya adalah macam-macam simptom yang lain. Hypomania adalah salah satu daripadanya. Dysthymia adalah salah satu daripada simptomnya dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu tuan-tuan dan puan, bila cakap tentang depresi, kemurungan, mesti tuan-tuan dan puan faham depresi adalah sedih lah. Tetapi sebenarnya itu tidak tepat. Sedih cuma salah satu daripada gejala dalam depresi.
dan dia bukanlah definasi utama dalam depresi. Dia cuma salah satu simptom ataupun gejala yang penting yang perlu ada pada seseorang yang mengalami depresi, tetapi bukanlah yang itu saja boleh kita katakan sebagai satu-satunya gejala yang kata seseorang itu confirm depression. Sedih bukan satu-satunya gejala. Dan bila doktor cakap pasal depresi, ia berkaitan dengan satu tempoh masa yang panjang, iaitu lebih kurang dalam 2 minggu sekurang-kurangnya, di mana seseorang itu mengalami pelbagai gejala yang berkaitan dengan depresi. Satu yang mesti ada, salah satunya adalah low mood ataupun mood yang rendah ataupun mood depresi, mood murung. Yang kedua adalah hilang loss of pleasure ataupun hilang keinginan ataupun hilang nikmat dalam melakukan apa-apa sahaja perkara yang kita panggil dan istilah teknikalnya anhedonia, dan lain-lain gejala yang lain termasuklah tiada tenaga, ada masalah dengan tidur, ada masalah dengan makan, ada masalah dengan badan, ada masalah dengan konsentrasi, ada masalah dengan ingatan, ada masalah dengan kawalan kemarahan dan sebagainya. Itu adalah gejala-gejala yang berkaitan dengan depresi. Itu baru depresi. Dan bila seseorang itu mengalami gangguan itu selama 2 minggu, barulah kita boleh katakan bahawa seseorang itu mengalami kemurungan. Barulah seseorang itu mengalami kemurungan. Every day tuan-tuan, setiap hari je rasa yang benda yang sama. Bercampur aduk lah antara gejala-gejala yang saya sebut tadi tu. Barulah kita kata baru ni. Dia bukan macam hari sedih, esok okey. Itu bukan. Itu bukan depresi. Depresi tidak begitu. Depresi mestilah 2 minggu berterusan. Itu yang pertama. Dan bila bercakap tentang mania, iaitu spektrum yang satu lagi, mania ni adalah berkaitan dengan, kalau mudahnya, elation. Elation maksudnya keterujaan ataupun dalam istilah yang biasa orang guna ialah terlampau seronok. Tetapi mania tu tuan-tuan adalah satu istilah yang kita gunakan dalam konteks di mana emosi itu adalah campuran segala bentuk keterujaan yang boleh berlaku pada seseorang individu. Yang pertama, contohnya adalah perasaan seronok yang tak boleh nak beritahu kenapa dan seronok sangat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perasaan bahawa kita ni ada banyak sangat tenaga ni macam tak habis-habis. Yang ketiga, kita tak rasa nak tidur sebab kita rasa macam kalau tidur adalah satu kerugian. Dan orang-orang yang tengah mania tuan-tuan, dia memang tak perlu tidur dan tak nak tidur. Dia bukan masalah tak boleh tidur. Dalam konteks kemurungan, kebiasaannya mereka tak boleh tidur ataupun tidur mereka terganggu. Tetapi dalam konteks mania ataupun hypomania, mereka tak nak tidur ataupun tak perlu tidur sebab tenaga terlampau banyak sampai melampau batas. Seterusnya, keterujaan lain adalah emosi yang mudah marah ataupun mudah geram ataupun sangatlah kita panggil sebagai tak boleh bertolak ansur dengan orang lain. Yang seterusnya adalah gejala di mana macam terlampau bersemangat nak buat segala benda, maksudnya apa sahaja dalam depan mata semua nak buat, terlampau banyak idea, cakap terlampau banyak, tak boleh berhenti, dia suka menyampuk dan mungkin dia jadi macam terlampau mesra dengan semua orang. Dan bila cakap mesra tu, mungkin termasuk dari segi seksual pun mereka lebih macam berani cakap benda-benda yang biasanya kita takkan cakap depan orang tiba-tiba je, ataupun cakap benda-benda kotor depan orang walaupun tak pernah cakap benda macam tu. So perkara-perkara ini berlaku sekurang-kurangnya macam tadi, kemurungan 2 minggu, mania sekurang-kurangnya 7 hari, 7 hari. Dan kalau berterusan barulah kita kata mania. Kalau hypomania dia 4 hari minimum. So saya doktor terangkan ni sebab penting untuk kita tahu bahawa setiap penyakit mental dia ada tempoh dia. Dari tempoh baru kita boleh diagnosa seseorang itu penyakit mental. Sebab banyak orang salah faham bipolar ni macam selalulah doktor dapat DM dan sebagainya tanya, doktor saya ni selalu kejap sedih. Bila tengok orang seronok, saya seronok. Lepas tu saya sedih balik. Lepas tu tengok orang seronok, saya seronok. Saya ni bipolar ke tak? Macam saya kata, disorder ialah kecelaruan. Dan bila kita cakap kecelaruan, maksudnya ia most of the time tidak ada kaitan dengan situasi semasa. Jika ada kaitan pun, ia melampaui batas daripada reaksi normal yang kita patut lihat pada seseorang individu. So barulah kita kata bahawa seseorang itu ada penyakit. Dan bipolar disorder ni adalah penyakit mental yang kronik. Maksudnya bila bercakap pasal penyakit mental yang kronik, maksudnya dia kebanyakan masanya memerlukan ubat sepanjang hidup. Macam kecil manis, macam darah tinggi, macam penyakit jantung dan sebagainya yang memerlukan ubatan yang berterusan. Dan bila cakap kronik ni maksudnya dia boleh berulang-ulang walaupun semasa dalam rawatan. Tetapi bila dalam rawatan ni tuan-tuan dan puan, penyakit tu tidaklah seteruk jika sekiranya tanpa rawatan. Okey, saya serahkan kembali kepada Encik Nasrullah.
Okey, so terima kasih Dr. Ahmad Rostam atas penjelasannya. Saya rasa cukup mudah, simple untuk kita fahami apa yang saya boleh rumuskan di sini. So bipolar disorder adalah satu kecelakaan mood di mana orang itu mengalami dua pola mood. Ya, yang tu seronok, mania ataupun depresi ya. Yang ini yang penting lah dia mesti mengganggu kefungsian harian kita. Itu kita panggil sebagai bipolar disorder. Kalau kita tak ada mengganggu kefungsian harian, kita tak boleh kata disorder lah di situ, betul Dr. ya? Betul. Okay, doktor. So kita dah tahu dah tadi definisi apa bipolar disorder itu. Okey. Sekarang ni mungkin penonton kita nak tahu pula. Okey, definisi dah tahu dah maksud dia bipolar. Dan apalah penyebab seorang tu boleh mendapat bipolar disorder ni. Okey. Silakan doktor. Okey, baik. Okey. So bila bercakap pasal penyebab ni, sudah tentu orang berfikir yang pertama sekali mungkin faktor keturunan. Jadi bila doktor bercakap pasal penyebab, dia ada 4 komponen yang penting. Yang pertama adalah penyebab-penyebab yang berkaitan dengan biologi. Penyebab-penyebab berkaitan dengan biologi ni sudah tentu yang pertama, yang paling utama adalah penyakit yang diakibatkan oleh keturunan, faktor keturunan, di mana penyakit bipolar disorder ni tuan-tuan dan puan adalah salah satu penyakit mental yang mempunyai kekuatan pengaruh genetik yang agak besar dan dia boleh berlaku dalam family link kita lah, dalam konteks keluarga kita. Ia boleh berlaku pada bila-bila masa dalam generasi. Ada kalanya dia akan skip generasi. Maksudnya contohlah saya boleh beritahu, keluarga A mempunyai seorang pesakit bipolar di peringkat atuk ataupun nenek dia dan mungkin peringkat anak tak ada seorang pun yang ada penyakit bipolar. Tetapi pada peringkat cucu atau cicit tiba-tiba ada seorang yang ada penyakit bipolar. Itu boleh berlaku. Itulah yang dikatakan sebagai faktor genetik. Yang kedua adalah penyakit bipolar juga boleh berlaku, boleh menyebabkan turunnya genetik yang berkaitan dengan kemurungan, anxiety, panic disorder dan sebagainya. Sebab dia seolah-olahnya berfungsi baka yang lebih kurang sama. Tetapi faktor genetik ni tuan-tuan dan puan bukanlah faktor yang paling penting dalam konteks penyakit mental. Sebab bila kita cakap tentang penyakit mental, dia adalah multifaktorial ataupun pelbagai faktor. Dan biologi adalah termasuklah kadang-kala masalah-masalah perubatan tertentu boleh mengakibatkan juga gejala seperti bipolar disorder. Dan biasanya dalam konteks itu kita sebut sebagai bipolar disorder secondary to general medical condition. Penyakit-penyakit bipolar yang diakibatkan oleh masalah-masalah perubatan yang lain. Sebagai contoh adalah kecederaan otak pun kadang-kadang boleh mengakibatkan gejala seperti bipolar. Kemudian stroke boleh mengakibatkan gejala seperti bipolar dan sebagainya. Masalah-masalah yang hormonal boleh mengakibatkan gejala seperti bipolar. So ini sangat penting sebab kalau tuan-tuan dan puan jumpa orang-orang yang ada gejala seperti bipolar, kita kena cek dulu kesihatan fizikal dia sebab nak pastikan bahawa mereka bukanlah ada masalah-masalah perubatan lain yang boleh dirawat dan bipolar sebenarnya boleh hilang apabila rawatan kepada penyakit fizikal tu dilakukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah in terms of psychological. Gejala isu-isu yang berkaitan dengan psychological biasanya dia lebih kepada faktor-faktor yang boleh menerukkan penyakit bipolar, bukan penyebab bipolar tuan-tuan. Dan menerukkan penyakit bipolar ataupun sebagai pencetus kepada penyakit bipolar. Jadi faktor psychological ni macam-macam lah. Dari segi coping skill kita, dari segi personality kita, dari segi problem solving skill kita dan macam-macam lagi, dia boleh mempengaruhi pencetus dan juga penyebab ataupun kita panggil sebagai perkara-perkara yang boleh meneruskan ataupun menurutkan penyakit bipolar kita. Yang seterusnya adalah isu-isu yang berkaitan dengan sosial. So, sosial ni tuan-tuan puan lebih kepada penggunaan bahan-bahan terlarang ataupun bahan-bahan yang tidak sepatutnya diambil, substances lah. Dadah-dadah tertentu boleh menyebabkan seseorang itu menunjukkan gejala seperti bipolar. Contohnya adalah yang paling popular sekarang ini adalah dadah-dadah jenis stimulan yang mana ada orang gunakan untuk menambah tenaga, mendapatkan banyak idea, boleh buat kerja banyak sikit, boleh laju sikit, boleh kuat sikit dan sebagainya. Masa dia tengah ambil dadah tu, of course gejala dia seperti hypomania ataupun mania. Tetapi bila dia tengah crash ataupun dia tengah melalui proses penarikan atau withdrawal tu, dia akan mengalami gejala seperti depression. Dan bila dia tak ambil beberapa lama, dia akan menunjukkan gejala memang kemurungan dan sebagainya. Itu adalah pengaruh dadah ataupun alkohol pun boleh mengakibatkan gejala seperti bipolar. Dadah-dadah yang berbentuk yang dikatakan sebagai inhibitif, maksudnya yang boleh merencat ataupun seperti yang saya sebut tadi, alkohol pun boleh menunjukkan
boleh mengakibatkan seseorang itu menunjukkan tingkah laku yang agresif dan sebagainya seperti seorang yang ada penyakit bipolar. Jadi bila kita cakap pasal sebab ni, dia adalah pelbagai faktor. Yang pertama, dia ada faktor-faktor penyebab yang boleh menerukkan, ada faktor-faktor yang penyebab yang boleh mencetuskan, tetapi umumnya tuan-tuan dan puan, saya boleh katakan bahawa kalau kita ni tak ada kita panggil sebagai vulnerability factor ataupun faktor atau kerentanan dalam diri kita, kita tidak akan dapat penyakit bipolar. Kita tidak akan dapat penyakit bipolar sebab macam saya kata, dia kena ada pelbagai faktor. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, personality dan sebagainya, penggunaan bahan-bahan tertentu, penyakit yang tertentu, barulah seseorang itu boleh dapat penyakit bipolar. Okey, saya rasa setakat itu sahaja Encik Nas. Saya serahkan kembali kepada Encik Nas. Encik Nas tak ni? Okay. Doktor, saya tertarik dengan doktor punya ulasan tadi berkaitan dengan kerentanan tu. Kalau kita ada kerentanan, kita tak dapat bipolar tu. Boleh tak doktor terangkan apa yang maksudkan kerentanan tu dan menyebabkan kita tak dapat bipolar? Silakan doktor. Menyebabkan kita tak dapat bipolar? Okey, faktor kerentanan atau vulnerability factor tu, tuan-tuan dan puan, bila saya cakap macam tu ialah bila kita cakap tentang penyakit mental, tuan-tuan dan puan, kita ada perkara yang kita panggil sebagai vulnerability factors. Vulnerability factors atau faktor kerentanan tu, yang pertama biasanya berkaitan dengan sokongan sosial sekeliling kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah berkaitan dengan coping skill ataupun cara kita selesaikan masalah, cara kita berhadapan dengan masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah faktor kerentanan yang seterusnya adalah personality kita. Yang keempat adalah faktor kerentanan yang boleh berlaku adalah faktor kesihatan fizikal kita juga boleh mempengaruhi. Yang seterusnya adalah sokongan, yang seterusnya adalah di segi ekonomi, sosioekonomi dan sebagainya. Sebab itu macam jelas kan, dalam konteks COVID ni, pandemik COVID-19 ni, ramai orang berbincang tentang sudut kesihatan mental sebab pandemik adalah salah satu vulnerability factors kepada ramai orang ataupun faktor kerentanan kepada ramai orang sebab pandemik, wabak mengakibatkan pelbagai isu-isu berkaitan sosioekonomi, psikososial dan juga sebagainya, dan ini semua boleh berlaku juga. Lain daripada itu, trauma juga boleh menjadi faktor kerentanan kepada seseorang juga, ataupun berkaitan dengan family yang ada masalah dengan dera dan sebagainya, ia juga boleh jadi faktor kerentanan. So faktor kerentanan dia bersifat individual, bersifat kendiri. Dia bukannya macam kita boleh guna sama rata kepada semua orang. Sebab walaupun kita cakap faktor kerentanan mungkin pandemik, ada juga orang kata pandemik bukan faktor kerentanan saya. Pandemik adalah faktor saya menjadi sangat seronok, saya menjadi sangat kuat sebab masa pandemik ni lah saya boleh tambah ekonomi macam-macam dan sebagainya. Ada orang dia kata gain a lot masa pandemik ni dari sudut bisnes dan sebagainya. So faktor kerentanan ni lebih kepada faktor yang dialami oleh individu dan bagaimana ia melihat satu-satu situasi. Okey doktor, so maksudnya dia lebih more pada individu kan, bagaimana kita berhadapan dengan situasi sekeliling kita, sokongan kita itu membuatkan kerentanan kita lebih tinggi lah dan kita boleh terhindar ataupun mengurangkan risiko untuk dapat penyakit mental. Ya, betul. Okey, terima kasih doktor. Untuk soalan seterusnya doktor, berkait dengan soalan tadi tu, kita dah tahu kan penyebab seorang tu, doktor kata ada 3 faktor utama lah, biologi, psikologikal dan juga sosial. Saya juga terbaca dalam penulisan artikel di akhbar, ulasan pada Dr. Pakar dan juga daripada buku mental health macam prospek semua tu, dia kata macam ada perbezaan dari segi kata jantina ini, mungkin perempuan lebih banyak untuk dapat ataupun prevalent perempuan lebih tinggi daripada lelaki untuk dapat bipolar. Dan juga ada yang kata bahawa penyakit bipolar ni akan onset age dia adalah umur 18 tahun. So boleh tak doktor ulas tentang pendapat tu? Silakan. Okey, baik. Berkaitan dengan jantina dan sebagainya, yang pertama adalah in terms of bila kita membuat statistik berkaitan dengan apa-apa penyakit mental sekalipun, kita akan cuba bandingkan antara dua jantina utama, sama ada lelaki dan perempuan dan sebagainya. Dan umumnya tuan-tuan dan puan, penyakit mental secara umumnya sebenarnya balance antara lelaki dan perempuan, sama banyak. Tetapi bergantunglah jenis mana yang kita sebut. Dalam konteks bipolar disorder sebenarnya kajian dia almost 50-50, walaupun ada kajian menunjukkan lelaki lebih banyak menunjukkan jenis-jenis bipolar 1. Sebab bipolar ni ada dua jenis yang utama, bipolar 1 disorder dan bipolar 2 disorder.
wanita kebanyakannya dapat bipolar 2, di mana bipolar 2 ni lebih kepada hypomania yang tak teruk sangat, mania yang tak teruk sangat, bersama dengan kemurungan. Majoriti daripada gejala yang mereka alami ialah kemurungan, itu yang pertama. Dan bipolar 1 pula lebih kepada lelaki, sebab bipolar 1 ni dia adalah kondisi bipolar yang lebih teruk, yang lebih serius, yang biasanya perlukan mereka dimasukkan ke ward dan biasanya berlaku pada lelaki. Dan dalam konteks itu sebenarnya kita kena ulas sikit, sebab bila kita bercakap tentang mania contohnya ataupun kemurungan yang teruk, risiko-risiko untuk melakukan perkara-perkara yang berbahaya adalah lebih tinggi di kalangan orang lelaki. Contoh saya boleh katakan, bila seseorang lelaki itu hypomanic ataupun mania, mereka ada kecenderungan yang lebih tinggi untuk menggunakan bahan-bahan terlarang, yang pertama. Yang kedua, mungkin memandu dengan secara berbahaya ataupun melulu. Yang ketiga, mungkin dia boleh melakukan jenayah keganasan dan sebagainya, sebab energi banyak, kemarahan mungkin lebih tinggi dan sebagainya. Dan yang seterusnya, mungkin juga mereka boleh melakukan kesalahan-kesalahan seperti contoh gangguan seksual yang lebih tinggi berbanding dengan wanita. Sebab wanita mungkin ada satu faktor, kita panggil sebagai faktor yang melindungi mereka, sebab dari sudut budaya, dari sudut sifat wanita itu sendiri boleh melindungi mereka daripada tingkah laku ini, walaupun ia bukanlah perlindungan yang muktamad. Maksudnya walaupun wanita itu mungkin dari sudut budaya, agama dan sebagainya bagus, tetapi bila seorang itu mania, memang yang tu dia akan lupa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang seterusnya adalah bila kita cakap pasal umur, umur biasanya bipolar memang bermula pada peringkat umur yang awal. Maksudnya pada peringkat akhir 20-an ke awal 20-an, masa macam tuan-tuan dan puan ni tengah mengajar budak-budak kita ni, pada peringkat ini kebanyakan majoriti penyakit mental yang serius berlaku pada peringkat umur ini, 18 ke 25 tahun ataupun awal sikit. Contohnya bipolar disorder memang berlaku pada peringkat umur ini. Skizofrenia memang berlaku pada peringkat umur ini. Pengalaman pertama mengalami kemurungan pun berlaku pada peringkat ini dan sebagainya. Jarang penyakit-penyakit mental yang serius ni berlaku lewat sedikit, kecuali diakibatkan oleh masalah-masalah perubatan yang lain. Dan sebab itulah mungkin ada pandangan bahawa yang menyatakan bahawa budak-budak umur belasan tahun ke awal 20-an ni semua lembik-lembik, tak ada jati diri dan sebagainya. Tetapi dalam konteks statistik sebenarnya, penyakit-penyakit mental yang serius memang berlaku pada peringkat umur ini, dan ia tak ada kena-mengena dengan jati diri seseorang individu tersebut. Penyakit ialah penyakit. So seterusnya lah, bila kita cakap tentang yang mana lebih cenderung terdapat bipolar dan sebagainya, kita tak boleh nak kata perempuan mesti lagi banyak, lelaki mesti lagi banyak dan sebagainya, sebab faktornya pelbagai. Tetapi yang paling penting bila bercakap tentang konteks statistik ini adalah penyakit bipolar itu sendiri boleh mendatangkan mudarat kepada individu yang mengalaminya dan juga orang yang di sekelilingnya, sebab dia boleh meningkatkan risiko mendatangkan kita panggil sebagai harm ataupun kecelakaan pada diri sendiri ataupun kecelakaan kepada orang lain. Saya tak cakap tentang sampai tahap mati, membunuh dan sebagainya, tetapi lebih kepada kita panggil sebagai insiden yang tidak molek, yang tidak cantik dan sebagainya, boleh berlaku bila-bila masa jika seseorang itu tidak dirawat. Kalau dah rawat, insyaAllah tak ada masalah. Itu saja dulu. Jenas. Okey, terima kasih doktor. So maknanya tidaklah kita boleh berpegang kepada perempuan lebih banyak kena bipolar, lelaki lebih banyak. Maknanya semua orang berisiko. Apa yang saya katakan, semua orang berisiko. Tak kisahlah lelaki ke, perempuan ke, bangsa Melayu ke, bangsa lain sebelum Melayu ke, atau umur 18 ke, 20 ke, maknanya semua berisiko lah. Kita berisiko untuk dapat penyakit bipolar disorder. Dan mungkin ada juga mungkin pengalaman doktor, ada tak umur yang umur yang paling muda yang menghadapi masalah penyakit mental? Ada tak doktor berhadapan? Berapa umur kalau seawal tu? Memang ada. Even sebenarnya penyakit mental yang serius ni boleh berlaku pada kanak-kanak. Tetapi ia sangat-sangat jarang, dan biasanya bila cakap tentang penyakit mental serius di kalangan kanak-kanak, tuan-tuan dan puan, ia biasanya berkait rapat dengan faktor genetik keluarga tersebut. Kalau kita tengok salah satu faktor yang kuat yang boleh mengakibatkan kanak-kanak boleh ataupun orang boleh dapat setengah-setengah penyakit adalah apabila berlakunya perkahwinan antara keluarga yang rapat, sepupu-sepupu dan sebagainya, ataupun dua pupu ataupun lebih kurang macam itulah. Jadi dalam konteks perkahwinan yang sangat rapat, kita panggil sebagai consanguineous marriage atau perkahwinan sesama saudara, dia boleh meningkatkan faktor risiko untuk mendapat penyakit-penyakit yang bawaan genetik yang tertentu.
termasuklah penyakit lain yang kita tahu lah, kecemasan darah tinggi dan sebagainya. So bila kita cakap tentang penyakit mental serius ni, memang boleh berlaku pada kanak-kanak, memang ada kes, tetapi dia sangat jarang berlaku dan biasanya dia ada kaitan dengan genetik lah. So itu yang utamanya. Yang kedua adalah konteks penyakit mental di kalangan kanak-kanak seperti bipolar ni kadang-kadang sukar untuk kita diagnosa betul-betul, sebab kanak-kanak ni sedang berkembang dan ada macam-macam situasi ataupun kondisi yang kita kena consider sebelum kita cakap seseorang kanak-kanak itu ada bipolar dan sebagainya. Dan perawatan juga lebih complicated dan memerlukan pakar perunding kanak-kanak dan remaja untuk mengatakan psikiatri untuk membantu mereka sebab mereka ni dikira sebagai golongan-golongan yang istimewa lah dan memerlukan perawatan dan cara perawatan yang istimewa juga. Okay, terima kasih Doktor. So maknanya mungkin kalau ada antara anak-anak kita yang anak-anak pendengar kita ni, so mungkin ada sedikit kita tengok macam lain macam tu, better kita jumpa doktor lah, sebab untuk kita buat penilaian yang lebih detail, lebih dalam, sebab banyak faktor yang kita perlu analisis sebelum kita boleh buat diagnosis. Macam tu doktor, betul Okay doktor, tadi doktor cakap semua kita ni semua berisiko untuk dapat penyakit bipolar disorder, tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Tapi berdasarkan pengalaman doktor, so ada tak spesifik simptom itu berbeza antara lelaki dan perempuan? Mungkin perempuan ni lebih banyak dapat simptom yang ni, lelaki lebih banyak dapat simptom yang ni. Macam mana doktor? Apa pandangan doktor? Okey, umumnya bila bercakap tentang penyakit bipolar disorder ni, gejala yang dialami oleh wanita dan lelaki sama je, lebih kurang sama. Tetapi mungkin intensiti dia berbeza dan cara mereka tunjukkan, bukan dia nak tunjukkan, maksudnya cara yang kita nampak tu mungkin berbeza antara lelaki dan wanita. Sebagai contoh di kalangan kemurungan, di kalangan bipolar, pesakit bipolar yang mengalami kemurungan, irritability ataupun mudah marah tu mungkin kurang sikit kita nampak pada wanita. Mungkin wanita lebih menunjukkan gejala emosinya, contoh macam nampak kelihatan sedih, menangis dan sebagainya. Lelaki lebih kepada mudah marah, lepas tu resah gelisah, jadi tak boleh concentrate, jadi kalut dan sebagainya. Gejala tu sedikit berbeza tetapi sebenarnya dua-dua pun boleh ada gejala yang sama. Yang kedua adalah mungkin kita boleh bezakan dari segi keturukan lah. Kebanyakan masanya macam seperti yang saya cakap, bila seseorang itu mengalami bipolar 1 di mana mereka mengalami manic episode ataupun episode manic tu, memang perlukan dimasukkan ke ward dan oleh kerana lelaki umumnya lebih tinggi kecenderungan mereka untuk melakukan perkara yang lebih berisiko, mereka ada kebarangan lebih tinggi untuk berhadapan dengan masalah dengan satu undang-undang, yang kedua adalah kemasukan ke ward sebab apa yang mereka lakukan lah. Sebagai contoh yang saya boleh katakan ialah ramai di kalangan pesakit bipolar lelaki yang apabila mereka tak sihat tu, mereka tengah mania dan sebagainya, mereka menggunakan dadah atas nasihat atau atas pengaruh orang lain dan sebagainya, sebab dia orang kan berani nak mencuba dan sebagainya, banyak idea dan sebagainya, nak garang dan sebagainya. Ada kecenderungan mereka ambil benda-benda itu berbanding dengan wanita. Dan isu yang seterusnya adalah dari sudut mendapatkan rawatan, wanita sebenarnya lebih mudah untuk mendapatkan rawatan berbanding dengan orang lelaki. Sebab saya rasa wanita, kita pun dalam budaya kita agak terbuka apabila wanita menyatakan tentang saya rasa tak okey, saya rasa sedih, saya rasa tak sihat, ataupun saya perlukan rawatan dengan pakar psikiatri, saya perlukan psikologis, saya perlu kaunselor dan sebagainya, berbanding dengan seseorang lelaki yang mengalami situasi yang sama. Sebab ada isu budaya di mana jika lelaki mendapatkan bantuan, contohnya bantuan psikologi dan sebagainya, kelihatan mereka itu begitu lemah dan tak boleh nak cope, kononnya tak boleh nak cope dengan masalah yang ada dalam diri mereka. Jadi dalam konteks itu mengakibatkan adanya kecenderungan untuk mereka melakukan apa yang kita panggil sebagai self-medicating behavior. Self-medicating behavior maksudnya mereka mencari ubat sendiri. Dia cuba ini, dia cuba itu. Sebab itu satu masalah yang kita hadapi apabila berbincang dengan penyakit-penyakit mental yang kronik termasuklah bipolar adalah penggunaan dadah yang kononnya boleh membantu improve mood, memperbaiki mood dan sebagainya. Contohnya ganja, contohnya dadah yang boleh membantu lupakan masalah, contohnya alkohol dan juga opioids. Opioids tu heroin dan sebagainya. Ataupun dadah yang boleh meningkatkan semangat seperti stimulan dan sebagainya. So kecenderungan itu
boleh berlaku. So ini yang kita kena bincangkan dalam konteks apakah gejala yang ditunjukkan. Wanita dan lelaki umumnya gejala yang sama, tetapi kebanyakan untuk berlaku benda yang lebih serius tu mungkin lebih kepada lelaki kerana faktor tertentu. Wanita pula isunya mungkin lain pula, begitu. Okey, terima kasih doktor. So apa yang saya perhatikan sini lah, simptom itu tidak ada perbezaan yang signifikan antara lelaki dan wanita. Betul doktor? Macam tu? Betul. Ya, cuma mungkin ada kes-kes terpencil lah berdasarkan demografi, persekitaran itu membuatkan orang itu bertindak ataupun coping dia berbeza. Okey doktor. Doktor, tadi doktor ada bercakap tentang rawatan ya. So mungkinlah saya boleh tanyakan soalan seterusnya lah. Boleh tak doktor kata ceritakan lebih lanjut lagi ya berkenaan dengan rawatan. So apa macam contoh macam seseorang itu mengidap penyakit bipolar disorder. So apakah rawatan yang ada untuk mereka? Adakah rawatan ubat-ubatan yang diberikan oleh doktor, ataupun kalau kita tak bagi ubat, adakah rawatan-rawatan lain sebagai ubat ataupun medication lah kan, seperti terapi sebagainya untuk membantu mereka ini, dan adakah rawatan itu dapat memulihkan mereka daripada bipolar disorder? Silakan doktor. Okey baik. Jadi bila cara rawatan ni, bila seseorang itu didiagnosa punya bipolar disorder tuan-tuan, memang mereka perlukan ubat. Itu yang penting. Mereka memang perlukan ubat dan mereka perlu diberi ubat untuk tempoh masa tertentu. Ubat utama yang kita gunakan apa yang kita panggil sebagai mood stabilizer ataupun stabilizer maksudnya kita penstabil mood, ubat-ubat yang kita panggil sebagai penstabil mood ada beberapa jenis tuan-tuan yang kita boleh gunakan. Dan bila kita cakap beberapa jenis ubat ni, maksudnya ialah ada ubat tertentu yang mungkin tak sesuai dengan diri kita dan kita kena tukar ubat lain dan sebagainya. Dan ada ubat tertentu tak sesuai untuk wanita yang ada potensi untuk mengandung, ada ubat tertentu yang tak sesuai untuk orang lelaki ada masalah perubatan tertentu dan sebagainya. Jadi yang itu kita akan timbangkan berdasarkan keperluan individu tersebut. Tapi bila seseorang itu didiagnosa mengalami bipolar, memang mereka perlukan ubatan. Itu yang pertama. Selepas mereka diberikan ubatan dan mereka lebih stabil, kita akan bantu mereka dengan teknik-teknik psikoterapi dan kaunseling yang tertentu supaya mereka dapat membina kekuatan sendiri apabila mereka dah sihat nanti dan juga berhadapan dengan pelbagai masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia sebenar bila mereka dah sihat nanti. Sebab kita tak mahu mereka terlampau terdedah dengan pelbagai situasi yang rentan, situasi yang boleh mengakibatkan mereka bermasalah. Kita nak mereka kekal okey, dan juga bila kita bantu mereka dengan teknik-teknik psikoterapi tertentu dan juga teknik-teknik kaunseling tertentu, mereka boleh membina kekuatan mereka sendiri, pertahanan mereka sendiri dan sebagainya, dan mengurangkan risiko mereka mengalami relapse. Dengan juga bantuan ubat tadi dah stablekan diorang, and then bantu dengan psikoterapi dan kaunseling tu, mereka akan lebih up lagi lah, lebih okey. Kita semua perlukan benda ni, tapi kebanyakan masanya memanglah kita akan jumpa dengan kaunselor atau psikoterapi dan sebagainya untuk bantuan untuk diri kita. Tetapi umumnya bila seseorang itu didiagnosa dengan penyakit-penyakit mental tertentu, memang kita akan bantu mereka untuk tambah nilai ataupun adding on dalam konteks keperluan psikologi mereka supaya mereka boleh berhadapan dengan situasi dengan lebih baik. Dan bila bercakap tentang ubat tadi, umumnya doktor boleh kata bahawa bila seseorang mengalami penyakit bipolar disorder, mereka memang memerlukan ubat dan tempoh jangka masa yang sangat panjang. Sekurang-kurangnya 2 tahun, dan jika mereka bebas daripada penyakit itu sekurang-kurangnya lebih kurang 5 tahun, barulah kita akan consider untuk hentikan ubat. Dan biasanya kita akan turunkan perlahan-lahan. Ada setengah pesakit kita perlukan sekurang-kurang 2 ubat, tetapi kita kalau boleh, kita nak bagi 1 je ubat pada satu masa. Tapi majoriti pesakit kita mungkin memerlukan sekurang-kurangnya 2. Terutama pada peringkat acute ataupun peringkat awal mereka dapat penyakit tu, mereka perlukan ubat yang kuat sikit untuk stabilkan mereka, dan untuk jangka panjang mungkin kita akan kekalkan 1, yang lain tu kita akan hentikan pelan-pelan. Dan ubat dan juga rawatan psikoterapi dan sebagainya, dia memang kena timbang dari masa ke semasa. Sebagai contoh, Dr. cakap tadi, terutama untuk wanita yang nak berkahwin, yang nak ada anak dan sebagainya, sebab memang tidak ada larangan ataupun sokong pengharaman untuk pesakit kita untuk berkahwin dan sebagainya. Jadi bila mereka merancang untuk berkahwin dan sebagainya, kita kena beritahu dengan diorang siap-siap, okey, kalau nak berkahwin dan nak ada anak, kena beritahu dengan doktor supaya kita boleh pace pesakit itu kepada tempoh mereka mengandung itulah. Sebab ada setengah-setengah pesakit risiko mereka untuk mendapat relapse ataupun
penyakit mereka berulang adalah sangat tinggi semasa mengandung, dan juga risiko mereka untuk mendapat kita panggil sebagai kalau dalam bahasa Melayu adalah meroyan tu, ataupun dalam bahasa saintifik postpartum psychosis tu adalah lebih tinggi berbanding orang lain. Jadi sebab itu rawatan dan juga ubatan tu memang kita kena betul-betul jaga, terutama pada peringkat awal mereka mengandung tu dan juga peringkat hujung. Ada kalanya memang kita kena tukar ubat lah jika sekiranya seseorang wanita nak mengandung, sebab ubat mungkin tak sesuai, ubat tertentu mungkin tak sesuai semasa mereka awal mengandung ni. Contoh saya boleh bagi ubat yang dipanggil sebagai Epilim ataupun sodium valproate memang tak sesuai untuk wanita yang nak mengandung. Tetapi bukanlah kita panggil sebagai haram terus, tetapi kalau boleh kita akan cuba elakkan. Tapi ada seketika di mana ubat itu je yang sesuai untuk dia. Jadi kita terpaksa juga teruskan, dan kita akan monitor betul-betul supaya ia tidak mengakibatkan apa-apa kesan kepada kandungan beliau lah. So apa yang saya nak katakan kat sini adalah psikoterapi yang pertama, yang kedua adalah dari segi ubatan, yang ketiga tuan-tuan dan puan, sokongan sosial sangat penting. Orang kadang-kadang agak terasa hati dengan pesakit-pesakit bipolar ni sebab bila mereka tak okey tu memang dia orang mengakibatkan semua orang tak okey dengan dia. Jadi sokongan sosial sangat penting di samping di sudut spirituality juga, ataupun di sudut ketuhanan dan sebagainya pun penting juga. Okey. Okay, terima kasih doktor. Jadi apa yang saya dapat rumus daripada jawapan doktor lah. So rawatan untuk penyakit bipolar ini ataupun secara umumnya penyakit kesihatan mental ini, so dia merangkumi 3 lah. Okay, ubat, psikoterapi iaitu kaunseling ataupun inilah terapi tertentu, dan juga sokongan sosial. Okay, so benda ini perlu diberi kepada pesakit lah, tidak semestinya makan ubat sahaja untuk membantu dia pulih. Ya, doktor. Okay. Okay, tapi untuk kata apa, continuation from the question itu tadi doktor kan, doktor cakap tentang ni lah, kata kalau ibu mengandung ni kena bagi perhatian lebih. So contoh macam tak ada halangan untuk orang tu nak berkahwin sebagainya kan. So mungkin ada pendapat orang kata macam bahaya ke orang yang ada bipolar disorder ni, boleh ke aku hidup dengan dia, boleh ke aku kawan dengan dia? Apa pandangan doktor? Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan, penyakit pesakit mental sebenarnya jika dirawat dengan betul, mereka lebih selamat. Ada satu kajian menunjukkan mereka lebih selamat daripada orang biasa yang tiada penyakit mental. Satu kajian yang dilakukan di barat menunjukkan bahawa pesakit mental kronik yang dirawat ada lebih selamat kepada masyarakat berbanding dengan orang biasa yang kepada masyarakat. Maksudnya kita yang tak ada penyakit mental ni ada risiko yang lebih tinggi untuk mendatangkan bahaya kepada orang lain berbanding pesakit mental kronik yang dirawat dengan baik. Okey, itu yang pertama. Itu adalah the first rule, dan saya rasa itu boleh menjawab soalan Encik Nas tu. So yang kedua adalah mereka ni bahaya ke? Dan tentu bila cakap tentang bahaya ni tuan-tuan dan puan, kita kena consider jika sekiranya seseorang itu dirawat, memang mereka akan boleh mendatangkan bahaya bukan pada diri orang lain, tetapi terutama yang kita risaukan kepada diri mereka sendiri. Itu yang sangat penting. Sebab dari sudut kebarangkalian untuk seseorang itu bertindak agresif, sebenarnya dia sebenarnya ada faktor lain yang mempengaruhinya juga. Dalam konteks kita sekarang tuan-tuan dan puan, majoriti situasi di mana seseorang itu boleh bertindak agresif bukan disebabkan oleh penyakit mental semata-mata, tetapi diakibatkan oleh benda yang mereka ambil. Contoh macam majoriti pesakit yang kita nak jumpa sekarang ni, mereka menggunakan darah-darah stimulan. Itu yang mengakibatkan kebarangkalian mereka menjadi sangat agresif, bukan penyakit itu sendiri. Sebab kebanyakan masa bila seseorang itu mula menunjukkan sakit, saya jawab terus soalan daripada Puan Misha. Bila seseorang dah ada penyakit bipolar disorder ni, mereka tak boleh nak sorok dah. Kita memang nampak jelas sangat apa yang berlaku kepada seseorang individu tersebut. Memang mereka tak mampu nak sorok, kata nak kena sembunyi, tak ada orang tahu. Memang tak boleh nak sembunyi tuan-tuan puan, sebab penyakit bipolar mengakibatkan seseorang itu berubah 100%. Kita tak kenal siapa dia ni. Siapa ni? Orang yang macam mungkin orang yang chill, cool, tiba-tiba garang, marah-marah, macam nak sikit-sikit nak mengamuk, tiba-tiba apa dia buat. Orang yang pemalu-pemalu tiba-tiba jadi macam ramah dengan semua orang, tiba-tiba kacau orang sini, kacau orang sana, flirt dengan orang sini dan sebagainya. Orang-orang yang macam gembira tiba-tiba jadi sedih sangat kan. Jadi simptom bipolar ni tuan-tuan puan, memang tak boleh nak sorok. Tak boleh nak sorok langsung. Dan jika sekiranya rakan-rakan kita ataupun ahli keluarga kita sebagainya menunjukkan gejala bipolar ni, kalau mereka dah dalam rawatan, kita just make sure yang mereka terus dapat rawatan, bantu mereka secara teknikal. Contoh macam kita tahu bila dia orang punya appointment, kita bantu dia orang semasa pergi appointment, temankan dia orang, tanya kat doktor apa lagi yang saya boleh buat dan sebagainya.
dekat rumah macam ni. Kadang-kadang pesakit kita ternampak apa yang mereka lakukan ataupun apa yang berlaku kepada ahli keluarga dan sebagainya. Kita boleh jadi orang yang boleh kita panggil complete the story tu. Kita yang boleh bantu doktor untuk betul-betul nilai ataupun betul-betul kenal dengan pesakit ataupun ahli keluarga ataupun rakan kita yang mengalami masalah bipolar. So bantuan itu yang sebenarnya kita kena beri. Seterusnya lah, setelah itu mungkin doktor boleh tak saya jadi pendengar yang baik? Of course, semua orang boleh jadi pendengar yang baik, tetapi dia ada had juga. Sebab bila kita cakap tentang bipolar ni, kita kena faham bahawa bila seseorang itu betul-betul mengalami kemurungan ataupun mania ataupun hypomania, masa itu bukan masanya untuk memberi nasihat ke, nak suruh buat apa-apa ke dan sebagainya. Sebab itu adalah situasi yang kecemasan yang memerlukan rawatan dan intervensi yang cepat. Kalau orang tu tengah makan ubat, kena bawa jumpa balik doktor untuk tambah ubat mungkin sementara tu, tukar ubat dan sebagainya. Kalau orang tu tak pernah jumpa doktor, kena bawa ke kecemasan untuk dapat bantuan dan sebagainya. Sebab memang of course ada setengah kita yang mengalami masalah penyakit mental, kita cuba nak rahsiakan. Kita malu dengan situasi yang kita alami. Tetapi kalau dah nampak jelas depan mata ahli keluarga tu, memang kita tak boleh nak biar lah. Kita kena tanyalah what happened. Kadang-kadang soalan apa yang berlaku pun dah cukup. Ataupun kau okey ke, itu pun dah cukup untuk memberikan ruang untuk orang tu rasa macam sebenarnya ada someone yang nak dengar aku, ataupun ada someone yang nak aku boleh kongsi dengan dia ataupun dan sebagainya. Itu penting. Okay, Cik Nas? Okay, terima kasih Doktor. Doktor, maknanya kita ni sebagai orang yang kawan-kawan, ahli keluarga, so kita kena peka lah dengan sekeliling kita, ahli keluarga kita. So maknanya apa yang Doktor cakap tu, orang yang ada kesihatan mental ini, tak kisahlah apa-apa penyakit, depression ke, bipolar ke, mereka ni tak bahaya sebenarnya kalau dapat rawatan. So sebab tu pentingnya bawa mereka untuk dapat rawatan supaya kita boleh bantu mereka, sebab mereka boleh berfungsi seperti biasa macam kita. Boleh bekerja, boleh ada family, boleh ada anak dan sebagainya. Tak ada masalah di situ. Betul Doktor Okay, betul. Saya rasa itu soalan saya dah habis. Okay, tapi kita nak raikan soalan-soalan pada kita punya pendengar. Saya rasa banyak ni soalan-soalan pada pendengar untuk bertanya dengan doktor. Boleh doktor Boleh. Okay. So mungkin boleh tunggu. Okay, doktor, ada satu soalan daripada Azrina Kasim. Dia bertanya, Assalamualaikum doktor, boleh doktor share ke satu kes yang pernah kendali ke atas pesakit bipolar disorder untuk buang stigma masyarakat bahawa penyakit bipolar disorder ini bukanlah penyakit yang dibuat-buat. Macam tu. Okey, baik. Terima kasih. Soalan sangat penting Puan Azrina. Bila kita bercakap tentang penyakit mental ni, sebenarnya penyakit mental macam saya kata, dia akan mengganggu seseorang itu dalam tempoh durasi yang sangat panjang. Contoh macam saya kata, kalau sekurang-kurangnya 2 minggu, mania sekurang-kurangnya seminggu, dan dalam tempoh seminggu tak ada orang yang boleh berlakon sepanjang 2 minggu, seminggu tanpa ada masa yang dia okey. Contohlah macam saya kata, kalau seorang yang mania ataupun hypomania, dia tak tidur sebanyak 3-4 hari, tak ada orang yang mampu tak tidur sebanyak 3-4 hari tuan-tuan. Kalau dia tak tidur malam, dia akan tidur siang. Tetapi pesakit kita yang mengalami mania, dia boleh tak tidur beberapa hari. Dia boleh tak tidur beberapa hari, yang in which sebenarnya di luar kemampuan kita yang biasa. Ada orang yang tak tidur macam baring tapi tak tidur sebanyak berhari-hari, seperti pesakit yang kemurungan sebab tak boleh tidur. Itu adalah di luar kemampuan kita. Ada orang yang bertenaga 24 jam, buat ini, buat itu, kita nampak je macam kita tak penat-penat tetapi dalam konteks pesakit yang mania, dia boleh buat benda tu sampai macam kita rasa ini tak logik ni, umur macam ni ini mungkin membela ke dan sebagainya. Mungkin itu idea yang akan keluar dari kita, sebab itu tenaga yang bukan biasa punya, bukan biasanya. Saya bagi contoh ada satu orang makcik makcik tu maksudnya umur 70 lebih dah, datang kepada kami. Dia duduk pondok dekat Kedah ni ada pondok-pondok kan, di mana bukan main pondok-pondok pondok-pondok tu maksudnya memang ada sedikit ada budaya tempatan di sini, di mana orang dah tua-tua, anak-anak semua dah besar. Dia akan decide, dia akan menyewa rumah dekat pondok ataupun dia akan bayar certain amount untuk wakafkan kepada pondok, dan dia orang boleh duduk pondok tu beramai-ramai lah sama mereka. Jadi makcik ni dibawa kepada kami dengan gejala di mana dia dah lebih kurang 2 minggu dia tak tidur. Tak tidur, lepas tu dia kacau orang. Tengah-tengah malam, biasa pondok memang ada rutin dia bangun waktu malam lepas isyak, dia orang akan baca bacaan dia orang sendiri. Waktu pagi pukul 3, pukul 4 dia akan mula bangun tahajud dan sebagainya. Tapi makcik ni dia akan tiba-tiba jadi penyebok kepada semua orang. Penyebok maksudnya dah lah umur dah 70, maksud tak larat dah dengan lutut sakit dan sebagainya. Memang kita takkan sangka lah dia boleh buat benda tu.
So dia akan dengar bila orang baca Quran dan sebagainya, dia akan duduk tepi dengar, lepas tu dia komen. Dia bukan ustazah guys tu, tapi dia akan komen, ni tak betul ni, tak betul ni, tak betul. Dia marah-marah Lepas tu dia tiba-tiba dia bangun nak mengajar pula, ustaz tengah mengajar ke depan, tiba-tiba dia akan bangun berdiri dan dia akan bagi pula pendapat dia macam ya benar, dan pondok kau nak bagi pendapat macam tu kan, jadi pelik Kemudian malam-malam dia pergi menyapu kat luar pondok dan sebagainya, macam orang pun heran kenapa lah orang tua ni kan. Jadi macam pelik sangat kan. Jadi beliau dibawa kepada kami di mana kita tahu umur 70 lebih tak ada tenaga dah nak buat benda-benda macam tu kan. Macam dia boleh bangun tahajud pun dah okey dah kan, dia solat dan sebagainya. Tapi kalau makcik dengan kaki pun tak sakit-sakit dengan pergi menyapu, kita tengok tu kita rasa penat betul lah makcik ni. Memang dia macam dah tak, macam makcik ni bila-bila pun boleh tumbang Itu yang kita nampak kat depan mata dia. Tapi memang dia duk fikir lagi, lepas ni makcik nak kena buat kenduri ni, makcik nak kena kumpul duit ni, macam-macam idea tuan-tuan. Itu adalah sesuatu yang memang bukan boleh berlakon tuan-tuan. Kalau macam contoh lah dalam konteks kita, dalam konteks kami ni pun ada ramai je penjenayah-penjenayah di luar sana yang mengaku kononnya ada penyakit mental Dan sebenarnya mereka ni bukan boleh sewenang-wenangnya kata sakit mental sebab bila seseorang itu mendakwa bahawa mereka sakit mental, mereka akan dihantar ke, contoh terdekat dengan tuan-tuan puan dah Tampoi lah dia akan dihantar ke hospital di Tampoi tu, dan kita akan monitor dia orang 24 hours selama 1 bulan tuan-tuan. Bayangkan CCTV kat depan kita 24 hours. Tak ada orang yang boleh macam berlakon untuk 1 bulan punya tu. Kalau dia kata dia dengar suara dia sebab, kita akan nampak, perhatikan dia apa yang dia buat sehari-hari. Kalau macam makan elok, sembang elok, apa yang dengar suaranya contoh So kita ni umumnya tuan-tuan memang tak ada yang boleh berlakon. Walaupun pelakon terkenal pun tak boleh berlakon macam tu. Kecuali lah mungkin bukan bipolar. Ada setengah orang kata saya ni bipolar, tetapi sebenarnya tak pernah pun doktor kata dia bipolar pun cuma dia sendiri faham, dia sendiri faham, dia sendiri shock rasa aku ni bipolar ni so dia pun mengaku dia bipolar. Itu situasi lain pula Ada memang ada gejala-gejala tertentu macam bipolar tetapi bukan bipolar. Yang ni sebab itu pentingnya dapatkan pengesahan doktor dulu. Doktor dah sahkan okey memang bipolar. Orang lain memang tak boleh nak kata ini mengarut, ini buat-buat dan sebagainya. Memang tak boleh Terima kasih tu. Okay, maknanya keyword kat sini lah jangan self-diagnose. Betul doktor Betul. Kan? Jumpa pakar, kita ada psikiatris, dan kita ada clinical psychologist yang boleh bantu. Soalan seterusnya, apa pendapat doktor bagi mereka yang melabel orang yang mempunyai masalah mental sebagai orang gila? Ni biasa ni, common doktor. Kan? Kau ni ada jumpa pakar kau gila, jumpa kaunselor kau gila. Apa pandangan doktor? Okey, gila ni macam saya beritahu dengan semua orang lah. Gila ni tak sepatutnya digunakan kepada orang. Gila ni ialah kita panggil sebagai ayat penguat, perkataan penguat dalam apa-apa perbualan harian kita lah. Contoh macam sedap gila, hebat gila, cantik gila dan sebagainya. Dan dia tak wajar digunakan kepada orang. Sebab gila ni tuan-tuan puan sebenarnya bukanlah sesuatu yang macam memang kekal. Ada memang penyakit yang mengakibatkan hilang kewarasan tetapi hilang kewarasan biasanya sementara. Even dalam konteks bipolar disorder ke skizofrenia dan sebagainya, hilang kewarasan mereka tu sementara bila mereka sakit. Bila mereka dah okey, tak ada masalah dengan waras tak waras dah. Waras tak waras tu tak ada isu dah. Sebab itulah dalam konteks penyakit mental ni sebenarnya tuan-tuan, kita tak boleh nak istilahkan sebagai gila sebab takkanlah kita nak kata orang yang mudah panik gila. Takkanlah kita nak kata orang yang murung gila. Takkanlah kita nak kata orang yang anxious gila. Ataupun even dalam konteks mungkin skizofrenia pun, kita tak boleh kata mereka ni, ni penyakit gila. Tak ada. Kami tak gunakan penyakit gila. Kami guna isu kesihatan mental atau psikiatri. Di mana kita kena adil kepada semua orang. Semua orang, apa penyakit pun boleh sembuh. Kita tak boleh cakap, contohlah macam tuan-tuan dan puan, katalah orang ada darah tinggi macam manis. Kita tak boleh label lah. Dia ni memang pada muka lah dapat kecemasan tinggi, memang tak reti jaga makan, tak reti nak exercise, pada muka kau ambil kau kat situ kan. Tak boleh kata macam tu pun sebab penyakit adalah penyakit lah. Bila kita letak label-label begini tuan-tuan, dia menyusahkan orang, dia menyusahkan orang yang nak dapat rawatan, dia menyusahkan orang yang sedang dalam rawatan, dan dia menyusahkan keluarga yang berhadapan dengan seperti tersebut. Sebab bila kita letakkan stigma, dia akan mengakibatkan orang takut nak jumpa kehadapan untuk mendapatkan rawatan sebagainya. Sebab kita bukanlah nak kata macam setiap pesakit mental kena announce dekat Twitter ke Insta, sebenarnya bukan macam tu. Dia lebih kepada kita tidak berada dalam kasta orang. So, memang senang lah kita kata, alah bipolar ni sebenarnya kau bertenang, bersabar, kau okey punya. Alah bipolar ni aku dengar macam makan kunyit pun okey juga, makan halia pun dah elok.
Bukan begitu you all cakap pasal penyakit ke, you all cakap pasal kesihatan mental So gila tu tak wajar digunakan sebagai siapa saja. Even kami yang dalam saya sebagai pakar berunding dah 12 tahun ni tuan-tuan, saya tak pernah kata pesakit gila. Saya akan tengok situasi diorang bila kita rawat ni tuan-tuan, nak katanya pesakit-pesakit mental kronik ni, mereka punya tingkah laku bila mereka sihat tu jauh lebih baik daripada ramai kita ni kat luar ni. Kalau you all nak tengok perangai gila, kalau kita nak kata gila, you all tengok dekat Facebook ataupun dekat social media, betapa gilanya orang yang konon-kononnya waras itu. Yang tu saya boleh kata kita boleh guna gila untuk orang macam tu. Yang kononnya waras tetapi buat perangai tak elok dekat media sosial, kutuk orang sini, hina orang sini, gunakan bahasa kesat. Itu memang boleh terguna kalau nak guna untuk orang ini, bukan untuk pesakit mental. Pesakit mental penyakit tuan-tuan. Kita macam orang yang sakit kanser, takkanlah kita nak kutuk dia, pada muka kau dapat kanser. Tak, kita akan kata gitu, kita akan kasih ihsan, kesian dengan orang ini. Mereka ni tak ada siapa yang nak murung, tak ada siapa yang nak bipolar atau penyakit mental, tak ada siapa yang nak. Sebagaimana kita tak nak COVID, sebagaimana kita tak nak demam bersama, sebagaimana kita tak nak kena TB, kecil manis, darah tinggi, jantung, sebagainya, kita tak nak. Tetapi kalau dah dapat tu, nak macam mana? Kan, bila dapat, kita bantulah mereka untuk dapat rawatan, bukan kita tambahkan beban di otak mereka dengan kata gila lah kau kau jumpa doktor gila tu, kau gila ke doktor yang gila? Susah lah macam tu macam kita rasa bagus sangat sedangkan kita tak tahu lagi kita punya nasib macam mana. Entah-entah umur 50, 60 tiba-tiba kita yang hilang waras then masa tu agak-agak sanggup tak nak dengar orang kata pakcik tu dah lah tua gila pula, sanggup? Kalau korang sanggup tak apalah, teruskanlah sebab kita tahu kita punya nasib macam mana so tak payahlah kita nak hina orang lain Okay, Doktor. So, penjelasan yang cukup baik, Doktor. Saya rasa, jadi kita ni sebagai seorang manusia ini, kita perlulah buanglah stigma tentang kesihatan mental tu. So, tak payahlah nak label jenis gila lah, jenis sakit lah. Sebab kita sendiri pun tak tahu nasib kita macam mana. Yang penting sekarang ialah kita bantu, instead of kita melabel seseorang itu. Kalau kita melabel tu tak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita bantu, insyaAllah boleh menyelesaikan masalah. Doktor, saya rasa ini soalan terakhir kita sebab masa pun dah hampir pukul 12. Jadi saya rasa soalan ini, lepas soalan terakhir, mungkin Doktor boleh merumuskanlah secara ringkasnya, simpulkan apa yang telah dibincang hari ini. Lepas pada soalan yang inilah. Soalan yang terakhir ini adalah, ada tak sebarang platform atas talian yang boleh Doktor share, yang boleh bantu kami untuk diagnose atau bercakap dengan pakar? Ada tak platform? Dalam konteks platform atas talian ni, perempuan dan tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak ada platform yang digunakan untuk mendiagnosa apa-apa penyakit mental. Tapi kita ada platform yang digunakan untuk membantu tuan-tuan untuk mungkin mengenal pasti keseriusan masalah kesihatan mental yang tuan-tuan dan puan alami. Contoh yang saya boleh bagi ialah Befrienders. Contoh kedua adalah aplikasi dalam BookDoc, BOOK, ataupun contoh yang lain adalah perkhidmatan yang disediakan oleh pusat psikologi swasta, contohnya pusat psikologi di Werdamai, pusat psikologi Atfal Jannah di Klang Valley dan sebagainya. Certain pusat psikologi dia menyediakan bantuan atas talian di mana dia bukan untuk diagnosa, lebih kepada nak kena pasti yang ni mungkin jumpa doktor, yang ni tak payah jumpa doktor, ataupun dia bantu tuan-tuan dan puan in terms of sebagai bantuan-bantuan teknikal ataupun self help atau skill-skill bantu diri itu yang saya boleh katakan So untuk diagnosa tuan-tuan puan, nampak macam ada soalan macam-macam yang anak muda suka kata dia bipolar disorder. Untuk konteks-konteks begini kan, yang kita boleh cakap pada mereka yang pertama ialah penyakit mental tidak boleh didiagnosa sendiri. Ini kesimpulan saya. Penyakit mental tidak boleh didiagnosa sendiri dan hanya boleh dilakukan oleh pakar. Jika sekiranya mereka tak pernah jumpa pakar, tak pernah ambil ubat, tak pernah pun jumpa kaunselor pun tak pernah, jumpa psikologis pun tak pernah sebagainya, itu bukan penyakit mental sehinggalah disahkan. Itu yang pertama. Dan bila kita nampak anak-anak muda kita duk letak dekat di pejabat social media tag dia tu, bipolar disorder survivor, depression survivor, whatever it is kan, kita kena orang putih kita it's a pinch of salt maksudnya kita jangan komen apa-apa tentang situasi itu. Kalau macam dia duk message kita dan sebagainya, macam contoh hantarlah video dia luka lah, berdarah lah, video dia buat sesuatu pada diri dia sebagainya, make it simple, beritahu dia you need help, awak perlukan bantuan, pergilah dekat hospital untuk dapat bantuan. Saya tak mampu nak bantu awak dalam konteks macam itu kan. Kadang-kadang tuan-tuan puan mungkin ada situasi-situasi di mana mereka nak dapatkan perhatian kita dengan cara yang tidak tepat
memang mungkin mereka ada masalah tetapi bukan cara begitu. Kita kena beritahu, okey, kalau nak bantuan tolong pergi hospital. Saya sebagai pensyarah tak mampu nak tolong situasi ini kan, ataupun saya sebagai kaunselor tak mampu nak atasi masalah sebegini. Contoh macam pukul 3 pagi dia hantar mesej melalui WhatsApp dan sebagainya, kita tengah tidur, takkanlah macam kita nak melompat, kita nak pergi kejar dia dekat asrama dan sebagainya untuk situasi yang begitu kan. Kita tak boleh kata, dan mungkin kita terlepas pun mesej tu jadi ia bukanlah satu benda yang baik jadi bila seseorang itu menunjukkan apa-apa gejala masalah penyakit mental pun, jika mereka perlukan bantuan dan kita rasa itu adalah beyond kita, itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan kita, nasihatkan mereka baik-baik, pergi jumpa kaunselor, tengok macam mana. Kalau kaunselor rasa tak okey, mungkin kaunselor akan rujuk kepada doktor dan sebagainya. Dapatkan diagnosa yang betul, dapatkan rawatan yang betul, sebab penyakit mental boleh dirawat. Itu yang penting. Okey, setakat itu saja. Saya serahkan kembali kepada Encik Nasrullah. Terima kasih doktor atas penjelasan tadi sebenarnya dapatkan rawatan ni dan untuk warga UiTM UiTM seluruh sistem lah so kita di UiTM seluruh sistem ni tak kisahlah di kampus mana pun kita pun ada provide platform untuk warga UiTM pelajar ataupun staff untuk kata nak mendapatkan konsultasi lah so kita di unit kejadian kaunseling so kita ada di setiap cawangan di kampus yang boleh jumpa kaunselor tu untuk konsult. So adakah saya ni ada masalah ni dan perlu tak saya refer. So biasanya kalau macam contoh macam bila macam saya kaunselor di UiTM Kampus Seremban so bila kita dapat kes-kes yang saya rasa macam ini di luar bidang saya dan kita akan refer lah kepada pakar-pakar, contohnya kita akan refer kepada HTJ lah yang paling dekat ataupun kita refer kepada pusat kesihatan untuk pusat kesihatan buat penilaian seterusnya. So mana platform itu ada warga semua ataupun orang di luar sana gunakan platform yang ada. So kita ada banyak talian talian yang kasih ada untuk call, befrienders ada untuk call. So gunakan benda itu. Saya kata soalan kita banyak doktor dekat komen tu semua orang nak bertanya tapi malangnya kita kekangan masa kita tapi mungkin saya minta permission doktor lah, boleh tak contohnya kita collect soalan-soalan daripada peserta yang tidak dijawab, so nanti kita email pada doktor, kalau doktor ada masa doktor akan jawablah soalan tu so doktor return dan kita akan postkan di Facebook Pita supaya kita punya peserta dapat baca the info tu, at least ilmu itu akan adalah disampaikan berkontinus. Boleh doktor Ya, boleh. So so di peserta-peserta saya minta maaf pihak penganjur sebab saya tak dapat nak ambil peserta punya question yang banyak itu, tapi peserta kalau ada keraguan boleh post kepada setia ataupun kepada saya di unit counselling, so nanti kita akan kumpulkan soalan, so kita akan bagi ke doktor, kalau nanti doktor ada masa doktor akan respon, kita akan bagi semula kepada peserta untuk peserta rujuk dan baca. So jadi saya rasa perkongsian kita pada hari ini sangat menarik, banyak yang dibincangkan dan saya harap para peserta boleh ambil input daripada apa yang dibincangkan oleh Dr. Rostam, maknanya kita bersiko untuk berhadapan dengan masalah kesihatan mental, lebih-lebih lagi dalam keadaan pandemik ini. So Dr. kata tadi faktor kerentanan itu, jadi kita kena aware, kurangkan stigma, buang kita punya persepsi negatif, kalau ada masalah, ada simptom, dapatkan bantuan daripada yang pakar, seterusnya. Jadi sebelum saya melaburkan tirai, saya ada sedikit pesanan penaja daripada kita punya setia. Kepada para penonton semua, ini informasi sedikit daripada Pita. Jangan lupa untuk sertai webinar pendengar yang baik, komunikasi cemerlang, bersama penceramah yang tidak asing lagi, Puan Nurul Nisha Muhammad Shah, pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Kampus Seremban. Program ini akan berlangsung pada 25 Jun 2021 jam 11 pagi seperti yang tertera di skrin anda sekarang lah. So you all yang siapa di luar sana, bolehlah continue dengan kita punya konsep ilmu ini untuk bercakap tentang bagaimana kita nak berkomunikasi. Komunikasi pun penting juga doktor
Dan sekali lagi kata macam ni, macam kata tu, sesiapa yang ingin dapatkan bantuan khidmat kaunseling ataupun konsultasi di unit kejadian kaunseling, para peserta bolehlah menghubungi talian saya 06 698 2036, boleh call ataupun WhatsApp, ataupun boleh pergi ke website https://counseling2u.jtm.edu.my. Di situ boleh slot appointment ataupun boleh message itu. Kalau perlu bantuan selanjutnya, kita akan refer lah kepada pakar, mungkin clinical psychologist, mungkin kepada psychiatrist untuk bantu warga semua ataupun pendengar di luar sana. Jadi saya mewakili penganjur ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami di sini, membantu menjawab persoalan-persoalan kami, memberi penjelasan yang jelas mengenai topik kita pada hari ini. Biarpun mungkin doktor sibuk dengan kerja, sudi meminjamkan masa, meminjamkan tenaga dengan kami, menyampaikan ilmu kepada penonton. Saya harap doktor mungkin ada rezeki di masa akan datang, kita boleh berjumpa, kita jemput doktor lagi untuk berkongsi berkenaan dengan topik-topik yang lebih menarik berkenaan dengan kesihatan mental. Untuk makluman kepada semua peserta, terutama warga UiTM yang sedang menonton, sejam latihan akan disediakan, dan juga e-sijil akan diberikan kepada penonton. Jadi penonton nak dapatkan e-sijil, nak dapatkan jam latihan, bolehlah isi orang kehadiran di pautan yang diberikan dalam komen, dan juga nanti boleh scan QR code yang akan dipaparkan di skrin tuan-tuan perempuan. So jadi kena scan awal-awal lah, takut nanti kita akan close. Jadi sekali lagi saya Nasrullah Mizan Abidin merupakan moderator anda pada hari ini, ingin mengundur diri dan memohon maaf atas segala kesilapan panjang saya menjadi moderator. Mungkin ada tersilap kata ke, terlepas kata ke, saya minta maaf. Sesungguhnya yang kurang itu datangnya daripada saya, dan yang lebih itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita berjumpa lagi insya-Allah.